Kafir menurut Al-Quran mungkin berbeza daripada apa yang orang biasa faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang mula saya terbaca ialah surah Al-Baqarah. Jadi ia terangkum dalam juz pertama lah. Kita sekarang memasuki bulan Ramadan Al-Karim, di mana kita wajib melakukan siam, berpuasa, tapi dalam arti kata yang lebih luas, iaitu menahan diri. Juga ada pendapat bahawa menahan diri ini seperti mana dalam surah Maryam, ibu kepada Isa menahan diri daripada bercakap dengan orang. Atau amalan sunnah sendiri, Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan menerima Al-Quran, dikatakan Lailatul Qadr, iaitu malam berkuasa, khairu min alfi syahr, lebih dari 1000 syarahan, adalah dalam keadaan bertapa atau mengasingkan diri dan merenung atau cuba mencari dalam diri jiwa batinnya satu hubungan dengan Maha Pencipta yang akhirnya dijawab dengan turunnya sebahagian surah Al-Alaq. Jadi kita amalkan setiap hari, penuhkan Ramadan ini dengan membaca, menghabiskan satu juz Al-Quran, tetapi dalam maksudnya dan bukan bahasa asing. Kalau kita bahasa Melayu, kita baca dalam bahasa Melayu. Kalau kita orang Cina, kita baca dalam bahasa Cina. Kalau kita orang Arab, kita baca dalam Arab. Semua terjemahan Al-Quran hari ini sudah ada. Dilakukan oleh pakar bahasa yang diluluskan oleh pejabat agama atau otoritas atau pihak yang bertanggungjawab atas maksud ayat. Adapun kita mudah mendalami apa jua maksud ayat Quran dengan mudah. Okey, sekarang juz pertama. Dalam surah Al-Baqarah, kalau kita baca, dia mula dengan Zalikal kitab la raiba fi huda lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah kitab, tidak syak dalamnya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini amat penting kerana definisi takwa, kufur dan munafik diletak dalam susunan ayat awal ini. Ayat-ayat awal ini dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah bermula dengan menyifatkan atau mendefinisikan atau beri keterangan apa itu takwa, ya? Iaitu itulah kitab, petunjuk, tidak syak dalamnya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tapi di sana kita harus lihat pada ayat itu Allah rujuk pada subjeknya ialah kitab, ialah Al-Quran, ialah ia adalah petunjuk. Jadi bermakna cara takwa ini ialah berkait dengan petunjuk Allah. Dan kita tahu petunjuk Allah yahdi man tasya, dia beri kepada siapa yang dia suka. Jadi kita tak tahu siapa yang diberikan takwa. Itu sebab saya berpendapat takwa bukan menerusi kelahiran. Takwa ialah menerusi hidayah. Tak kira seorang tu keturunan Nabi pun, seorang itu keluarga Nabi pun, seorang itu rapat dengan masjid pun, lahir dalam keluarga masjid pun, dia wajib diberikan hidayah Allah dan Allah berpilih ikut dia suka. Dan kita boleh lihat sekeliling kita siapa dia suka dengan melihat ayat Quran. Jadi Allah berikan huda menerusi Al-Quran. Tidak ada cara lain melainkan melalui Al-Quran. Kerana disebut Zalikal kitab la raiba fi huda. Al-Quran adalah huda, ya? Petunjuk bagi mereka
yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Iaitu yang beriman dengan ghaib, yang tak nampak, yang tak diketahui. Kerana Allah memberikan ilmu, inni a'lamu ma la ta'lamun, dia yang tahu apa yang kita tak tahu, dan dia ajar itu kepada Adam. Jadi dia melalui proses ilmu, dan ilmu ini disusuli dengan yuqimunas solah, mendirikan solat, bukan sembahyang, mendirikan solat. Buya Syakur ada terangkan apa tu solat. Kena tengok. Dan juga solu, kita kata selawat. Selalunya orang meratib selawat saja, hanya mengucap selawat saja, bukan. Menurut Buya Syakur, dia adalah menghormati, mencontohi, menyelami percakapan. Okay. Jadi lepas itu keluarkan apa yang kami berikan kepada dia. Razaqnahum yunfikun. Ini potong ayat yang cukup mempengaruhi Apek sejak memeluk Islam 42 lebih tahun dulu. Mengeluarkan, kerana saya anggap semua yang saya dapat adalah daripada lain, daripada Allah, bukan daripada diri sendiri. Kejadian kita, ilmu kita, percakapan kita, kebolehan kita, usaha kita, kelakuan kita sekarang, tempat kita sekarang, daripada Allah. Jadi kita keluarkan kembali razak yang diberikan kepada mereka, yunfikun, infakkan. Bukan bagi habis, tapi kita tahu semua habis datang daripada Allah, kita berikan sebagian. Lepas itu, beriman dengan apa yang telah dihantar sebelum ini, iaitu Alkitab. Menurut Dr. Hani Acan, tidak ada Injil dan tidak ada Zabur. Itu semua menguatkan Alkitab atau Torah. Tapi dalam Quran sebut Alkitab, dan disebut Torah, Injil dan Zabur itu dalam arti kata menyokong Alkitab, mengembalikan kepada Alkitab. Dan Allah di sini juga menyuruh beriman kembali Alkitab dan juga Al-Quran. Lepas itu mereka ini mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka mendapat kejayaan. Jadi takwa itu dikaitkan dengan satu hasil, mesti dapat kejayaan. Jadi sesiapa yang tak dapat kejayaan, al-falah, kita kata hayyalah falah. Kalau tak dapat kejayaan, bermakna tidak tergolong dalam golongan bertakwa. Lepas tu disambung dengan barulah definisi kafir, dan di sana sepatut mengejutkan kita. Yang mesti kafir bukan seperti mana kita sangka pada orang, tapi sebenarnya kafir adalah perbuatan. Ya. Innal ladzina kafaru, dia kata innal ladzina kafaru min sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Iaitu mereka yang kamu beritahu atau tidak beritahu, mereka tidak akan beriman. Jadi apa yang diberitahu, dan apa yang diberitahu itu Al-Quran lah, kerana disebut tadi huda lil muttaqin. Jadi diberitahu ke tidak diberitahu, mereka tidak akan beriman. Jadi sesiapa yang tak membaca Al-Quran, yang tidak tahu, dan kalau diberitahu sama bagi mereka, macam mana keadaan mereka? Kita takut kan? Ayat seterusnya menerangkan hafamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim ghisyatun walahum azabun azim. Iaitu Allah sudah menghijab hati mereka. Jadi di sana perbuatan. Kafir ini bukan orang. Kafir ini adalah satu tindakan, perbuatan, keadaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan diceritakan sifat orang macam itu. Diberitahu ke tidak diberitahu ayat Quran, mereka berpaling. Mereka tak mau. Mereka mengkufuri nikmat Al-Quran. Mereka membaca tanpa faham. Ya? Jadi, mereka ini ditutup bukan saja hati, mula dengan hati, kerana hati itu paradigma. Corak pemikiran kita daripada hati. Sebenarnya hati itulah corak pemikiran paradigma. Lepas itu pendengaran. Kerana pendengaran ini bagi orang buta, pendengar ini lebih berkuasa, lebih mencapai berhubungan dengan dunia luar. Pendengaran berbanding mata. Dengar ni boleh dengar dalam gelap. Dengar ini boleh dengar simbol, dengar percakapan. Melihat ini dia lebih lambat sikit. Ya. Lepas walaupun cahaya lebih cepat daripada bunyi. Ini yang ajaib. Hati walaupun merenung lebih lambat dari cahaya dan ombak.
Itu susunan Allah, rahsia kajian Allah. Jadi mereka ini, kita ini berlindung dengan Allah daripada keadaan ini, di mana kita akan dapat azab orang yang kufur, nikmat Allah. Lepas tu tentang munafik lah. Jadi cukuplah setakat itu. Setiap hari kita merenung satu juzuk dengan maksudnya. Kita membaca Quran, kali ini kita khatam maksud Al-Quran lagi laju, lagi cepat. Tapi wajib kita faham maksud surat cinta daripada Tuhan kami, Tuhan sekalian. Kerana cukup ganjil, cukup janggal bila ada satu surat kita baca berulang kali tanpa mau tahu apa maksud Allah. Allah bercakap dengan kita. Tak harus kita menutup hati kita, telinga kita, mata kita daripada petunjuk dia. Petunjuk ini ajaib, menakjubkan. Setiap kali orang bergaduh dengan ayat Quran pun dia bagi maksudnya. Dia tak lontarkan bahasa Arabnya, tidak guna. Jadi ini keterangan terlalu jelas. Kita harus berpecah daripada adat selama ini membaca Al-Quran dan juga taklid, hanya ikut orang lain. Hanya ikut apa yang ustaz mengatakan. Tidak ada ayat ustaz dalam Al-Quran. Hanya ayat Allah. Dan Allah memberikan petunjuk. An'amta alaihim. Itulah huda siratul mustaqim. Jadi kita tengok semua susunan ayat Allah dalam Al-Quran cantik. Dan sokong menyokong antara satu sama lain. Jadi kita memohon kepada Allah mengizinkan kita khatam Al-Quran ini. Dan jika diizinkan, dia adalah satu nikmat yang tak boleh dibandingkan. Tidak ada nikmat rezeki lain. Yang katakan Maryam dapat rezeki, ditanya oleh Zakaria masuk kamarnya, apa rezeki di samping itu? Adalah ilmu. Dia bukan makanan. Bukan rendahnya Allah meletakkan sesuatu. Rezeki paling tinggi, paling utama, paling besar adalah ilmu. Kerana ayat dia mula dicabar, bukan dicabar, disoal oleh malaikat, kenapa jadikan Adam? Allah jawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Satu ayat akademik, yang penuh akademik yang tinggi. Dan bila diajar Adam, nama-nama. Dan ayat Iqra yang turun ialah alamal insan bil qalam, mengajar manusia dengan pena. Alamal insan ma lam ya'lam, mengajar dia apa yang dia tak tahu, mengajar kita lah. Jadi kita ini bila diajar, kita jadi pandai oleh Allah Ar-Rahman alamal Quran. Dia yang mengajar Quran. Selama ini dia tunggu kita dalam malam Lailatul Qadar yang kita nak dapat menang loteri. Oh, saya beramal pada malam Lailatul Qadar. Saya ketawalah ungkapan-ungkapan sombong sedemikian yang jahil terhadap apa maksud sebenarnya. Selama ini saya tengok cara orang berjenaka seolah Tuhan itu satu tok pekong, satu ayat ditampal atas dinding, satu lembaga di luar kita. Ini kejahilan, kekufuran, nikmat, petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah Allah, menerusi ayat Quran, menerusi kita boleh buat sesuatu, itu membaca Al-Quran. Tak ada cara lain. Ya, semua ayat sokong antara satu sama lain. Jadi hari kedua dengan izin Allah kita akan cuba pergi juzuk kedua. Pun akan jumpa dan sedut ayat-ayat yang sama supaya kita habiskan bulan Ramadan ini khatam, tadabbur 30 juzuk maksud Al-Quran dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kita nak hidup Melayu, hidup bahasa kita, hidupkan Quran, sambutlah huda daripada Allah bagi kita yang menurut itu muttaqin dan bukan kufur dan juga bukan munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, iaitu mereka antara mereka yang kata dia beriman. Inilah kita kata kita beriman tapi kepada Allah dan hari akhirat, tinggi tu keimanan tu, tapi sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, tapi mereka nak menipu Allah dan orang beriman. Mana dia nak tunjuklah, menipulah tu. Orang beriman
tetapi sebenarnya mereka menipu di anfusahum. Menipu diri sendiri, tapi mereka sendiri tak sedar. Jadi itu adalah satu kekufuran khafi, tersembunyi dalam diri masing-masing. Ya, kalau Allah ceritakan ada golongan tu, mana adalah di kalangan kita. Siapa itu? Siapa kita? 3 golongan itu. Yang pertama mutakin, kedua kufur, ketiga munafikun. Semua dicerita bukan kulit orang, bukan nama orang, bukan bangsa orang, bukan status pada kad pengenalan Islam ke kafir ke lain ke apa, tetapi pada perbuatan, pada keadaan. Jadi kalau kita cuba nak tipu Allah dan orang beriman, munafiklah tu. Kita berlindung dengan Allah daripada keadaan itu. Ya, mereka ada penyakit dalam hati mereka. Ya, dan akhirat nanti akan dapat azab yang besar. Jadi bacalah ayat Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat berhalas tersiannya, diberikan perlindungan. Dalam juzuk kedua saya baca tadi, saya kerana dah biasa juzuk pertama, saya lompat ke juzuk kedua, ini nak curi masa amalan membaca ini. Saya dapat itu ada satu, dia kata, takutlah aku, jangan takut mereka, dan aku sempurnakan nikmat aku atas kamu kalian, dan jangan jadi macam kafir. Bukan orang dia sebut kafir ini mengkufuri, berpaling daripada apa yang Allah nak bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadi golongan bukan Yahud atau Nasrani disebut di sana, iaitu golongan yang dapat murka dan golongan yang zalim. Nanti kita cari Al-Quran apa maksud murka dan zalim. Dikatakan yang ada ilmu tak melaksanakan. Ini ada ilmu ni, lepas tu tak buat. Kalau saya tak buat dah, itu murka lah, Allah akan murka kat saya. Lepas tu, sesat ialah tak tahu. Dia buat. Meratib aja. Baca je selawat. Tak faham maksudnya. Dan dia kerana dia ikut-ikut dan cuba menipu Allah dan orang lain. Kenapa saya sebut begitu? Kerana dia tak menurut ilmu. Melakukan sesuatu jahil, cara jahil dan taklid. Cuba menipu Allah lah. Aku baca ni 10 kali ni boleh masuk syurga. Aku baca ni nanti aku tenang. Mayat aku harum. Semua itu karut. Semua itu cuba entah mencari apa selain daripada Allah. Hanya Allah menjadikan kita dan mematikan kita dan menghilangkan kita. Kerana kita dikembalikan. Tidak ada sisa-sisa yang ditinggalkan. Dan saya bukan wasabi ya. Wahabi yang salafi. Wa ana minal muslimin. Kita sujud. Adakah awak orang Islam? Ya. Islam bermakna kami serah diri kepada Allah. Kalau orang datang ketuk pintu kita, kaf mim ke, aku sujud kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kerana aku takut hanya kepada Allah. Cukup. Orang boleh cakap demikian, orang yang dengar itu sepatut gerun lah. Kalau tak gerun, syaitan lah, iblis lah. Tak apa. Allah melindungi kita. Dia dah janji dalam Quran. Siapa yang tak yakin, pergi baca baliklah ayat tu. Tak guna awak baca 1000 kali. Ya. Ayat-ayat tanpa memahami satu pun maksud dia. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum. Ada pula komennya. Zafrul Shah Zafrul. Kafir ikus ingkar. Yalah, dia perbuatan dan dia luas. Pada istilah dia epistemologi. Istilahnya dia bermakna menutup. Cover up. Konspirasi lah. Cover up. Banyak benda cover up. Menutupi kebenaran kufur. Dia bukan kafir. Orang menutupi kebenaran kafir itu. Dia bukan orang. Dia jangan cakap itu orang. Dia kafir. No. Allah akan kumpul dia juga. Dan Allah akan hisap dia. Semua orang ada can. Semua orang ada tiket sama. Kalau tiket Lailatul Qadar. Tiket Lailatul Qadar ialah orang yang sampai makam Al-Quran. Seperti mana Nabi sampai. Disampaikan Al-Quran kepada dia. Dia bukan pada malam. Semua malam sama. Ya, semua orang sama. Kerana cara dia sama. Diberikan catatan dia, amalan dia, baik buruk dia, semua sama. Jadi belas kasihan ini hanya daripada Al-Quran. Tak ada hadis lain. Saya tahu kontroversi hadis-hadis lain, ini yang nak diberikan amaran. Ya, tidak ada hidup bagi kita
sebagai orang Islam tidak ada makna kalau tidak ada ayat dari Allah. Ayat dari lain, cuba perhati ayat dari lain itu. Siapa yang ucapkan, dan kenallah Rasulullah sebenarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenallah dia sebenarnya. Siapa dia? Ya, dia bukanlah andaian, igauan, khayalan yang manusia cuba lakukan kepada semua penyampai, semua agama dalam sejarah itu yang Allah tunjuk satu-satunya yang tak boleh dimodifikasi. Satu-satunya yang tak boleh ubah. Dan Nabi perintahkan sahabat-sahabat, arahkan mereka melindungi Al-Quran sampai sekarang, tabi'in man tabi'in ila yaumiddin, dan 150 tahun ke 200 tahun pertama tidak ada hadis lain, tidak ada hadis tertulis, dan mula 30 tahun pertama pun tidak ada Quran tertulis. Ya, kerana zaman Nabi hidup dan sahabat hidup tidak, menurut perintah Nabi SAW, jangan menulisnya. Dia dilindungi Allah. Semua yang telah ditulis sebelum itu oleh agama lain hancur, berubah, tangan jahat pendita. Sekian. Alhamdulillah syukurillah. Alhamdulillah syukurillah. Alhamdulillah syukurillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum semua. Semoga kita semua berjaya di bulan ini. Dikurniakan Allah biiznillah wa bimasya. Alhamdulillah Rabbil Alamin.